Wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Terima kasih kepada tuan moderator yang dikasihi pengerusi majlis, yang dia segani lagi dihormati Tuan Guru Haji Saleh bin Musa, yang dihormati Tuan Haji Azmi bin Abdul Hamid, Ustaz Haji Abdul Ghani bin Syamsuddin, para masyayikh, para muallimin, seluruh hadirin hadirat yang hadir pada petang ini. Saya diminta untuk, Abim diminta untuk memberi kupasan berkaitan dengan isu kalimah Allah, siapa mula dan siapa lulus. Sebelum kita nak masuk kepada tajuk ini sebagai mukaddimah, kita semua, saya yakin kita semua telah memerhati, meneliti dan melihat rentetan yang berlaku dalam isu kalimah Allah, yang mana isu ini cukup hangat diperbincangkan, dan yang paling menyedihkan, isu kalimah Allah ini dimanipulasikan oleh media dengan sewenang-wenangnya. Maka kita melihat agenda gerakan pembunuhan rakyat terus berlangsung walaupun kita berada dalam era digital ini. Jadi hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dengan masa yang diperuntukkan selama 10 minit, maka insya-Allah saya akan berusaha untuk mematuhi arahan moderator insya-Allah. Dan dalam isu kalimah ini ada dua soalan yang dikemukakan. Pertamanya soalan dia siapa mula, dan yang keduanya adalah siapa lulus. Bagi kita meneliti kupasan yang seterusnya, saya nak mulakan dengan siapa lulus. Mulakan dengan siapa lulus dulu, baru kita dapat siapa yang mula insya-Allah. Jadi lebih kurang macam kita buat siasatan lah kan? Jadi kalau kita nak masuk kepada kupasan-kupasan, kenyataan-kenyataan dia cukup panjang, jadi kita ambil ringkas dan kita cari punca dan kita cari siapa insya-Allah. Jadi mula-mulanya kita nak pastikan siapa lulus, maksudnya siapa yang meluluskan penggunaan kalimah Allah. Siapakah yang meluluskan penggunaan kalimah Allah? Itu yang pertama. Jadi secara jawapan yang kita boleh ringkaskan ialah yang meluluskan penggunaan kalimah Allah ini bermula dengan kabinet meluluskan penggunaan Bible versi bahasa Melayu yang dinamakan Alkitab untuk kegunaan di Sabah dan Sarawak. Itu yang pertama. Dan apabila kerajaan kabinet meluluskan penggunaan Bible versi Melayu Alkitab ini di negeri Sabah dan Sarawak, secara tidak langsung memberi kesan yang amat ketara, kerana terjemahan yang ada di dalam Alkitab itu telah menterjemahkan ataupun menggantikan kata nama God atau Lord kepada Allah. Maka kita yang ada di sini sudah memahami apabila kalimah Allah digunakan dalam Bible, maka dia akan menjurus kepada tidak kesucian kalimah Allah itu sendiri, hapuskan sifat tauhidik yang ada dalam kalimah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di sini gambaran Alkitab yang dikatakan yang dibawa masuk ke Malaysia ini untuk kegunaan Sabah dan Sarawak, dan kita boleh lihat gambaran di bawah itu didatangkan daripada Indonesia, dan terjemahan Melayu itu daripada Indonesia. Buktinya kita melihat beberapa keratan-keratan yang kita boleh ambil dalam Bible versi Melayu yang nama Alkitab ini. Yesus adalah Allah dalam bentuk manusia. Itu yang diterjemahkan. Lagi kita boleh lihat di atas itu Tuhan Yesus satu-satunya jalan kepada Allah. Lagi kita boleh melihat rencana Allah untuk menyelamatkan kita dari dosa ialah mengutuskan anaknya yang tunggal. Semuanya itu menjurus kepada dan menghapuskan kesucian kalimah Allah itu sendiri, di samping menghilangkan sifat tauhid kalimah Allah itu.
Justru itu persoalan kita, sejauh mana keprihatinan menteri-menteri yang diamanahkan oleh rakyat dalam kepimpinan negara, terutamanya yang melibatkan agama Islam ini. Dan kita diwar-warkan, dimomokkan dalam media bahawa mereka adalah orang yang paling mempertahankan agama Islam, golongan yang paling mempertahankan kalimah Allah. Tetapi hakikatnya kita lihat apa yang dinyatakan oleh menteri-menteri berikut. Jadi kita lihat kenyataan yang dikeluarkan oleh menteri di Perdana Menteri Nazri Aziz, tiada negeri yang tiada sultan boleh guna kalimah Allah. Ini penyataan boleh lihat daripada Malaysia Insider. Yang keduanya kita melihat kenyataan seterusnya daripada Menteri Dalam Negeri dengan keris yang terhunus. Kita melihat apakah kenyataan yang disebut. Menteri sebelum saya tidak sepatutnya mengharamkan perkataan Allah daripada digunakan oleh gereja Katolik. Dan yang bawah tu kita rasa tak perlu baca lah, pasal dia tak berkaitan. Seterusnya kesimpulan yang kita boleh buat bahawa punca polemik kalimah Allah ialah bermula daripada kelulusan penggunaan Alkitab yang mengandungi terjemahan Allah bagi perkataan God dan Lord. Dan ianya merupakan satu kesilapan yang besar. Kerana apa? Apabila meluluskan kemasukan Alkitab ini seolah-olah bermakna memberi pengiktirafan kepada penggunaan kalimah Allah bagi ganti perkataan God dan Lord. Seterusnya soalan yang kedua. Soalan yang kedua yang kita nak bawa dalam tajuk yang kita kemukakan pada petang ini ialah siapa mula? Mula apa? Apa benda yang dimulakan? Iaitu mempolemikkan isu kalimah Allah. Kalau kita melihat sejarah, rentetan sejarah, dia bermula apabila akhbar Herat, yang mana ia merupakan akhbar mingguan bagi golongan Katolik, apabila mereka mengemukakan permohonan memperbaharui permit, bukan minta permit baru. Maknanya istilah dia tajdid permit, memperbarui permit yang sedia ada, habis tempoh tak mohon lain. Maknanya sebelum ini telah diluluskan. Cuma dalam kelulusan tersebut, kalimah Allah tidak boleh digunakan sebagai ganti bagi perkataan God dan Lord. Tetapi apa yang berlaku ialah rasa ketidakkepuasan hati kepada mereka yang memohon. Kerana apa? Kerana timbul pertanyaan, kenapa dalam Alkitab, Bible, versi Melayu Alkitab itu boleh menggunakan terjemahan Allah, terjemahan God dan Lord digunakan untuk Allah, tetapi kalimah God dan Lord dalam majalah, dalam akhbar tersebut tidak boleh diterjemahkan kepada Allah. Itu persoalan dia. Kalau dalam Alkitab boleh digunakan God dan Lord itu ganti kepada Allah, tetapi kenapa dalam akhbar di Herat tak boleh? Itu persoalan dia. Maka dikemukakan semakan kehakiman. Bila dikemukakan, maka bermulalah polemik ini. Bermulalah kehangatan isu, yang mana isu ini tidak ditangani dengan baik oleh orang yang telah diberi amanah oleh rakyat, diberi amanah oleh Allah untuk memimpin negara. Maka kita melihat yang pertama sekali, kesan daripada tidak menangani isu ini dengan baik, kita melihat kerajaan memberi ruang seluas-luasnya kepada media, utamanya media-media yang dikuasai oleh mereka, untuk memanipulasikan isu ini seolah-olah akhbar itu adalah medan muzakarah yang sifatnya berat sebelah bagi isu kalimah Allah. Kerana apa? Kerana tidak memberi ruang langsung kepada lawan politik untuk memberi penjelasan. Dalam masa yang sama, apabila berlaku kekecohan, polemik yang timbul, maka inilah peluang yang diambil oleh pihak kerajaan untuk berlepas tangan daripada bertanggungjawab dalam isu ini. Seolah-olah mereka tidak bersalah dan mereka menjadikan isu ini adalah isu politik yang dirasakan menguntungkan mereka. Akhirnya lihat yang dipersalahkan, akhirnya kita melihat bahawa yang menghukum adalah media itu sendiri. Jadi
menghukum dan meletakkan kesalahan kepada lawan politik, kepada UMNO Barisan Nasional, utamanya Parti PAS. Dan sebagai kesimpulan, saya mencari perumpamaan yang sesuai bagaimana kita nak memahami isu ini. Ada dua yang saya dapat. Pertamanya, kita melihat istilah yang disebut baling batu sembunyi tangan. Tapi saya melihat pada yang kedua, perumpamaan yang kedua, kalau dirasakan munasabah, saya melihat boleh diumpamakan seperti kisah orang yang kentut menyalahkan orang lain bahawa orang lain itu yang kentut. Setelah itu, dia mengajak rakan-rakan yang lain menuduh orang yang tertuduh itu terkentut, kentut, dan menghukum kawan tersebut. Boleh faham ayat itu? Jadi sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.